أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أمسنا وأمسلم الحمد لله لا شريك له لا إله المصير. أمسنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان مشركا. أما بعد. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin hadirat muslimin dan muslimat jamaah salam maghrib isya yang dirahmati Allah SWT. Teman-teman sekali, kita merafakkan kesyukuran kepada Allah SWT di atas segala nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah, Allah memudahkan langkah-langkah kita untuk datang ke rumahnya yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan kedatangan kita ke rumah Allah yang mulia ini akan menjadikan kita mulia di sisinya. Siapa yang memuliakan apa yang Allah muliakan, maka dia akan mulia. Di kemuliaan kita tergantung kepada apa yang kita lakukan. Adakah kita melakukan sesuatu yang Allah muliakan ataupun di sebaliknya. Sekiranya kita melakukan perkara-perkara yang Allah muliakan, sama ada yang mulia itu dalam kategori yang wajib ataupun yang mulia itu dalam arti kata dalam kategori yang sunat, maka semuanya itu merupakan suatu kemuliaan daripada Allah SWT. Siapa yang melakukan kebaikan tersebut, maka dia mendapat kebaikan, dia mendapat kemuliaan di sisi Allah SWT. Dan menunaikan salat merupakan satu kemuliaan yang sangat besar di sisi Allah SWT. Sehingga kan Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, ayul amali afdal, amal apakah yang paling afdal? Di antaranya Rasulullah menyebut birrul walidain. Di antaranya bila ditanya lagi, apa lagi Rasulullah? As-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Ini di antara amalan yang telah kita lakukan, alhamdulillah. Walaupun masih ramai di kalangan umat Islam yang masih lagi tidak berkemampuan, bukan tidak mampu sebenarnya, tidak kuat. Kalau sebab tidak mampu kita pun tidak boleh kata kita tidak mampu. Jadi tidak kuat untuk melakukannya, tidak kuat motivasi, tidak kuat motivasinya untuk melakukan amalan-amalan yang merupakan taqarrubun ila Allah, yang mereka sendiri kepada Allah yang sangat afdal. Kadang-kadang orang boleh mendengar hadis tentang ini mulia, ini afdal, ini baik, tetapi belum lagi tergerak untuk melaksanakannya. Sebab imannya dia turun naik. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu dia boleh bertambah dan boleh berkurang. Bertambah yazidu bit-ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Jadi iman itu bertambah dengan kita melakukan ketaatan. Apa-apa ketaatan kita buat, dia akan menyebabkan iman kita bertambah. Orang yang sudah lama datang ke masjid, lama melaksanakan amal-amal soleh, imannya akan bertambah terus. Walaupun mungkin ada kurang, dia terus bertambah. Tetapi orang yang jarang melakukan ketaatan, walaupun dia sekali-sekala dengar hadisnya, kadang-kadang dia tidak merasakan apa-apa. Jadi mungkin tidak bertambah imannya. Jadi bila iman tidak bertambah, maka inilah yang jadi faktor kepada ringan atau tidak kaki kita ke masjid ni. Ringan atau tidak kaki ke masjid ni, sebenarnya hati itu yang sebenarnya hati, tempat iman itu bertapak. At-taqwa hahuna, kata Rasulullah SAW, yushiru ila sadri thalatha marat. Iman itu, takwa itu di sini, dalam dada ni.
Bila iman yang ada, iman itu bertambah, maka jauh mana pun tempat itu, orang tak kisah, dia akan datang. Masjid itu walaupun nampak dekat, kalau iman itu tidak ada ataupun sangat lemah, walaupun sebelah rumah, dia tidak akan ataupun sukar baginya untuk datang ke masjid. Sebab lambaian iman itu sebenarnya, hati itu dilambai, bukan dari segi dia dengar, dari segi apa, bunyi azan itu saja. Tetapi sebenarnya iman itu yang memberikan, menyahut seruan azan ini. Iman itu yang sebenarnya menerima dia yang sebenarnya labbaik Allahumma labbaik. Kalau orang pergi haji umrah ni, labbaik Allahumma labbaik, aku datang ya Allah, aku datang menyahut seruanmu. Seruan Allah ini bukan haji dan umrah saja, tuan-tuan dan puan, kita kena faham. Seruan Allah ni banyak. Solat itu seruan Allah lebih daripada haji dan umrah lagi. Sebab haji dan umrah ini sekali seumur hidup. Haji itu sekali seumur hidup. Zakat itu sekali setahun kalau zakat fitrah. Zakat harta pun macam tu juga, bila sampai haulnya. Puasa sekali setahun. Tapi solat ni 5 kali sehari, tuan-tuan, yang merupakan suruhan Allah SWT. Kalau yang 5 hari sekali ini tidak dapat dipenuhi dengan mengatakan labbaik Allah, aku datang menyuruh seruanmu, ya, menyahut seruanmu ya Allah, seruan azan, seruan solat, maka ini merupakan petanda lemahnya iman kita. Kalau kita tidak dapat menyahut seruan ini. Macam mana menyahutnya? Bukan kita Allahu Akbar, kata Bilal, kita jawab Allahu Akbar, memang sunat menjawabkannya. Tetapi macam mana jawapan yang seterusnya? Datang, ambil otok, datang ke masjid, memenuhi seruannya. Itulah sebenarnya memenuhi seruan tersebut. Jadi inilah cabaran orang-orang yang telah mengucap dua kalimah syahadah, untuk dia penuhi atau tidak. Kalau dia beriman kepada Allah dan hari akhirat, beriman kepada Allah yang menciptanya, mencipta syurga dan neraka, mencipta hari kemudian, hari pembalasan, syurga atau neraka, baik atau buruk, insya-Allah dia akan datang, walaupun dalam keadaan yang mungkin kurang sihat. Ada orang yang tidak sihat, tidak terlalu sihat, datang ke masjid ni. Bukan semua yang sihat ke masjid. Ramai lagi yang kurang sihat, yang pergi ke masjid ni ramai. Tetapi yang tidak, yang sihat-sihat ni kadang-kadang tidak semudahnya untuk datang ke masjid. Jadi dia tergantung kepada ini, dalam ini, yushir ila sadrihi, kata Rasulullah SAW, dia mengisyaratkan kepada dadanya, itu tempat bertapaknya imannya, bertapaknya ketakwaan. Tak nampak, tetapi dia bila azan bunyi, dia akan sahut. Macam mana sahutnya? Ambil wudu, pergi. Itu jadi tidak menjadi alasan oh jauh sangat masjid. Tidak. Kalau memang hati itu dipenuhi dengan iman, Mekah tu jauh ke segat, jauh ke dekat, jauh, 1000 kilometer, sanggup orang pergi, sanggup orang. Sekarang kita tengok di Mekah sana, orang pergi umrah ni sehingga orang yang nak pergi bulan 2 ni paksa di adjust lagi ke bulan 3, bulan 4, sebab hotelnya sangat penuh. Hotel penuh. Harganya naik lagi 1,000 lebih. Dulu 7,000, 6,000 dah orang balik pergi umrah. Sekarang ni dah 9,000 ke 10,000 dah. Kalau ada iman di dada, 10,000, 11,000 tu tidak menjadi ukuran. Tidak menjadi ukuran sebenarnya. Berapa 11,000 tu? Nilai iman ni. Iman tu menilai bahawa tak kisah. Yang penting aku dapat pergi ke sana, dapat memenuhi jiwa yang sedang bergerak ni, nak memenuhi kepuasan iman tu. Bukan hanya kita punya lidah, kita punya nafsu ni dalam bentuk kita makan minum ni, seks dan sebagainya, puas. Sebenarnya iman ini dia ada rasa kepuasan, ta'mul iman, rasa keimanan tu, dia ada rasa tu sebenarnya, kemanisan iman, halawatul iman. Jadi itu yang orang datang ke Mekah, ke Madinah ni nak pergi, memang Rasulullah dah tak ada dah. Tengok makam saja, bagi salam, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya Khalilullah.
Salam kepada Abu Bakar, Umar. Tak ada Rasulullah yang dalam bentuk manusia hidup, tak ada dah. Tapi kenapa orang datang ke sana? So bila datang ke sana tu orang rasa puas. Rasa rindunya terubat. Jadi benda ini tak dapat ada cerita kepada orang yang tak pernah pergi, kepada orang yang tidak ada nilai iman dalam hati dia. Kalau ada iman tu sebut dia memang aku nak pergi dah. Tetapi sekarang tak dapat, belum lagi. Tak kurang sihat dan sebagainya. Ataupun ini dah kita nak pergi bulan 1 tetapi bulan 5 yang kena pergi. Ada kawan-kawan yang bawa travel agencies ni, bawa apa rombongan mutawif ni, berubah-ubah ni. Ada memang kes-kes apa hotel-hotel ni yang main harga ni. Ada yang main harga memang tak dinafikan Ada saya punya sepupu dia dah nak masuk bilik hotel ni dah. Dah tempah. Bila masuk ke dalam kata, tak jadi ni, nak renovate. Tak jadilah, keluar. Sehari lepas itu tengok, orang lain yang masuk. Dia main harga. Dia tengok siapa yang harganya lebih tinggi, dia terima. Tapi tak semua hotel macam tu. Tak semua hotel. Tak semua yang kena. Ada yang kena, ada yang tidak. Tengok dulu tak macam tu. Tengok dia kita tengok haji pun sama, dia naik sekarang naik. Di Indonesia tu dah berapa juta dah harga dia, 35 juta atau berapa. Ada sahabat yang cerita. Dia lebih mahal daripada kita Kita pun naik juga ni tapi belum ada keluar lagi. Tapi adakah kenaikan harga haji ataupun umrah ini menjadi orang ni lemah semangat? Lemah, tak nak pergilah. Tak ada. Iman itu akan terus bergejolak ni, maksudnya kalau nafsu itu bergejolak maksudnya ingin dipenuhi kehendaknya, iman itu pun ingin dipenuhi kehendaknya juga. Serindu nak pergi, ya Allah aku nak pergi. Itu cuma kadang tidak mampu nak pergi sebab apa? Kurang sihat ataupun tidak sihat. Susah nak berjalan dan sebagainya. Jadi ini ala kulli hal maksudnya semuanya bergantung kepada iman. Kalau iman tu ada tak menjadi ukurannya jauh atau dekat. Jauh aku akan pergi, tak kisah. Di ujung dunia pun istilah orang aku tak kisah. Penting aku ada duit, duit itulah digunakan untuk pergi ni. Inilah yang jadi asetnya di akhirat kelak. Inilah aset tuan-tuan. Jadi orang yang simpan-simpan akhirnya tak ke mana duit ini disimpan. Gimana dia? Tak ada dah bagi-bagi di antara ahli waris. Bila dia meninggal berapa puluh ribu, berapa juta yang disimpan dia akhirnya berbagi-bagi ahli waris, isteri, anak, abang, kakak, adiknya akan menerima harta warisan ni. Jumlah berapa? Sekian banyak yang ada, itulah yang dia dapat tu, itu yang dia makan. Dalam istilah hadis dikatakan apa yang dia makan itulah harta dia, yang dipakai itulah harta dia, sehingga buruk. Yang disedekah itulah harta dia. Selain itu dalam catatannya harta, tetapi bila dia mati itu bukan harta dia lagi, dibagi-bagi kepada ahli waris. Ahli waris bahasa kita ni. Kalau tidak digunakan untuk bersedekah, memang tidak digunakan untuk berjuang, berjihad ni, tak ada guna. Dia kadang-kadang ada jenis orang dia seronok mengumpul-ngumpul Sebab itu dalam apa? Surah Al-Humazah Surah Al-Humazah ada cerita ni bagaimana manusia ni siang malam ni menghitung ni. Adadahum maksudnya berapa jumlahnya? Yahsabu annahu akhladah. Dia menyangka bahawa dengan jumlah banyaknya ini akhladah, mengekalkan dia di dalam kehidupan dunia ini. Itu disebut dalam apa? Surah Al-Humazah tu. Wailul likulli humazil lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Jadi ini diberikan peringatan oleh Allah SWT ni. Orang yang dengan hartanya dia seronok nak mengumpulkan. Kumpul je. Suka tengok angka ni naik, dah makin banyak semakin banyak, seronok. Tak ada dia fikir bahawa yang ada yang lebih seronok itu adalah ketika dia berjumpa dengan Allah, Allah bagi tunjuk pahala tersebut. Itu ini seronok dalam bentuk apa? Perasaan dia sebenarnya. Sekejap tengok bila dia meninggal tak ada apa-apa pun. Harta itu akan dibagi-bagi. Okey. Tetapi untuk diri kita sendiri, berapa banyak yang boleh bawa ke sana? Semakin banyak kita sedekah, semakin banyaklah yang kita bawa. Sikit kita sedekah, sikit yang kita bawa. Itu.
Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah SWT, jadi tergantung kepada iman. Kembali lagi kepada iman kita. Kalau iman ni tidak kita suburkan, maka dia jadi penghalang untuk kita ni taat kepada Allah SWT. Kita akan mudah berkira sangat. Alah, susahnya, nak mahalnya sekarang ni. Orang yang nak melakukan apa-apa, dia kata tak ada masalah. Mahal tu bukan jadi ukuran. Tak apa. Penting pergi. Tak, yang penting pergi. Orang yang tak ada duit pun nak kumpul duit juga. Kita tengok kalau di Indonesia, di Malaysia ni ada juga jenis macam tu, tapi Indonesia lebih banyak, lebih ramai orang yang dia kumpul-kumpul ni daripada apa menjual buah kelapa. Berapa aja untung menjual buah kelapa ni? Kecuali dia yang jenis apa sampai ribuan hektar buah kelapa, ladang kelapa ni dijual tu dengan restoran dengan apa lagi. Mungkin itulah, mungkin banyak. Tapi kalau sekadar 2-3 hektar ataupun 2-3 ekar buah kelapa dia apa lagi mengharapkan itu, memang bertahun-tahun dikumpul duit untuk dia pergi umrah dan pergi haji ni. Tetapi kita tengok ada aja hanya sanggup punya. Walaupun dia miskin, tengok pergi haji. Tengok pergi haji sebab apa? Azam dia nak pergi tu. Iman tu bergerak-gerak tu. Iman ni sifat dia tak statik mati macam tu. Kalau iman ni ia taharrak daiman. Taharrak maksudnya sentiasa bergerak, menggerakkan orang ni. Bila ada azan subuh tu bangun pergi ke masjid. Bila ada waktu puasa ni berpuasa ni, tarawih, baca Quran, bergerak. Itu sifatnya iman. Bila ada waktu azan ni dia datang, dia tak duduk. Waktu nak bayar fitrah sanggup pergi ambil ni, bayar zakatnya. Begitulah seterusnya. Jadi sifat imannya dia taharrukan syadidan daiman. Dia bergerak dengan pergerakan yang sangat dahsyat pada setiap waktu ni. Mungkin kita tidur, dia tidur juga. Tapi bila dah ada isyarat-isyarat seruan daripada Allah SWT, dia tidak akan diam. Iman itu tidak akan duduk diam, dia akan menggerakkan jasad orang ni, menggerakkan. Itu. Jadi tuan-tuan dan puan, semoga Allah SWT memberikan kita tambahan iman. Jadi boleh menambah iman kita ilmu sebenarnya. Dia tak bertambah macam tu saja. Macam kita makan bertambah tenaga. Itu dari segi fizikal kita. Dari segi iman kita bertambah sebab ilmu. Ilmu itu yang jadi menambah iman. Kita baca Al-Quran bertambah juga iman. Kita mendengar ilmu ni bertambah iman, bertambah makrifah kita, pengenalan kita kepada kebenaran. Kebenaran tentang Allah SWT, sifat-sifat Allah, keagungan Allah, tentang Rasulullah SAW, sifatnya, sejarah hidupnya, perjuangannya, tentang kelebihan solat, kelebihan puasa, kelebihan bersedekah, kelebihan baca Quran, kelebihan apa-apa lagi. Semuanya tergantung kepada ilmu. Kembali kepada ilmu lagi. Jadi tidak mungkin ilmu dapat dicapai ataupun dimiliki melainkan ada kesungguhan orang ni, kesungguhan nak mendapatkannya, memperuntukkan masanya untuk mendengar. Itu Jadi kalau kita tidak ada kesediaan untuk memperuntukkan masa, memang tidak akan ada masanya. Kata aku masih sibuk, tak akan pernah habis kesibukan manusia ni sampai bila hatta zurtumul maqabir. Ini dia. Kamu ni datang ke kubur ataupun dibawa ke kubur. Bukan datang ke kubur ni. Kalau dalam ayat ni dia kata hatta zurtumul maqabir. Orang yang mengumpul harta juga ni, dia cerita dalam Quran, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Takatsur, surah Takatsur. Sehingga kamu ni mendatangi kubur. Kalau ikut direct translation tu, hatta zurtumul maqabir itu maksud sehingga kamu ni zur maksudnya apa? Ziarah. Kamu ziarah kubur. Tetapi maksud di sini adalah sehingga kamu ni masuk kubur, itu bahasa kasarnya. Kamu masuk kubur dah diangkat oleh orang ni, dimasuk dalam lahat, ditutup tanah, tak nisan tu. Itu hatta zurtumul maqabir. Jadi tak ada alasan untuk orang kata masih belum. Jadi masa tak boleh nak ditunggu. Umur kita semakin pendek. Simpanan umur kita semakin pendek sebenarnya. Jadi semakin bergerak masa, macam kita minum air dalam gelas, dalam botol semakin kita minum semakin sikit. Dia tak akan bertambah atau kekal gitu. Walau dia minum masih kekal kita. Semakin diminum semakin habis. Semakin diguna umur ini berjalan waktunya semakin sikit.
Berapa ramai sudah orang pergi meninggalkan kita, ramai dah. Ada ketikanya kita yang akan pergi. Kita akan disebut orang, siapa meninggal? Oh, si fulan. Oh, dia selalu pergi ke masjid Darussalam ni. Dia selalu ni mengikuti pengajian. Pagi tadi baru kami minum di rasa sayang kafe. Tengok jadi cerita orang. Kita jadi cerita orang. Sekarang kita cerita tentang orang. Oh, baru kami cakap tentang dia. Dia sudah meninggal dunia. Yalah, kita cerita tentang orang. Ada masanya nanti kita diceritakan oleh orang. Oh, beliau sudah meninggal dunia. Alhamdulillah, mudah-mudahan dia husnul khatimah. Dia rajin, taat kepada Allah SWT. Mudah-mudahan. Jadi begitulah keadaan kita sebenarnya. Jadi semakin lama terasanya kita hidup dunia ini, sebenarnya semakin sedikitlah simpanan yang ada untuk diri kita ni. Sebab dia telah habis dah sebenarnya. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah SWT, sebenarnya ada guru baru untuk takmir lah sebenarnya. Tapi saya akan tengok kalau ikut guru takmir ni Ustaz Mahdi lah ganti saya. Kami berubah-ubah untuk 2 tahun berubah lagi. Saya dulu di Darussalam dan juga di Raja Wali. Sekarang ni di PPR Bandaraya, Surau Istiqbal dan juga Masjid Sungai Pelan. Tapi kalau masih ada waktu saya, kalau malam ni masih kosong, saya akan masuklah. Saya akan masuk. Jadi orang ambil, saya tak adalah. Itu sebenarnya. Jadi malam ni saya datang lagi untuk confirm ajalah sebenarnya. Jadi bila bincang dengan Ustaz Mahdi, dia kata dia ambil malam Rabu malam, Selasa malam Rabu. Oh, kalau macam tu bolehlah, mungkin kemungkinan saya akan adjust lagi lah dengan tempat lain untuk ceramah. Jadi saya dah ceramah lama di sini sebelum saya mengajar takmir lagi. 2009 saya masuk sini. Saya balik daripada Mesir, saya sambung lagi sini. Jadi sudah agak lama lah, lebih daripada 10 tahun. Sebenarnya lebih lama lagi, sebab memang dulu pun memang daripada surau yang maksudnya bukan yang macam ini konkret ni, masih naik anak tangga ni. Ini tangga lagi masih kayu lagi, bangunan surau terus Darussalam yang masih kayu lagi. Kita masih belajar di kampung baru ni, masya-Allah. Jadi itu sejarahnya. Jadi ala kulli hal, semoga Allah mempermudahkan diri kita dan urusan kita, insya-Allah. Kita baca hadisnya. An Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu qala aqbala rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ubay'uka 'ala al-hijrah wal jihad abtaghil ajra min Allah ta'ala. Qala fahal min walidayka ahadun hayyun? Qala na'am bal kilahuma. Qala fatabtaghil ajra min Allah ta'ala. Qala na'am. Qala farji' ila walidayka fa ahsin suhbatahuma. Muttafaqun alaih wa hadha lafzun Muslim. Daripada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dia berkata ada seorang lelaki menghadap Nabi SAW dan dia berkata, aku berbaiat kepada engkau untuk hijrah dan berjihad demi mencari pahala daripada Allah SWT. Baginda bertanya, apakah salah seorang di antara kedua orang tuamu itu masih ada hidup? Yang hidup, masih ada yang hidup? Orang itu menjawab, itu sahabat Nabi ini menjawab, ya, bahkan keduanya masih hidup. Baginda bersabda, apakah maksudmu hendak mencari pahala dari Allah? Yang menjawab, ya. Baginda bersabda, kalau begitu kembali sahajalah ke tempat kedua orang tuamu itu, ibu bapamu. Lalu layanilah mereka, bergaullah dengan mereka dengan sebaik-baiknya. Muttafaqun alaih. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah SWT, minggu sebelum ini, minggu sebelum kita masuk hadis ini, saya cerita tentang kelebihan buat baik kepada orang tua dan menyambung silaturahim. Jadi bagaimana sebenarnya ibu bapa merupakan dua pintu syurga. Ibu itu satu di antaranya, ayah itu juga satu di antara pintu syurga.
Bila duanya meninggal, ataupun salah seorang antaranya tinggal satu. Kalau dua-duanya meninggal, maksudnya tak ada lagi pintu syurga. Dan kita kata untuk ibu bapanya. Yang lain ada. Ya. Pintu jihad, pintu solat, pintu apa lagi ada. Tetapi yang paling dekat setiap orang ada, ada sebenarnya, itu adalah ibu bapanya. Sehingga Rasulullah sebut dalam hadis yang kita telah baca sebelum ini, raghima anfun, raghima anfun. Dia kata sungguh rugi ataupun celakalah orang yang sempat menemui kedua orang tuanya, sehidup bersama-sama dengan kedua orang tuanya dalam usia yang tua, baik salah seorang di antara keduanya, tapi tidak masuk syurga disebabkan orang tuanya. Ini sangat celaka kata Rasulullah SAW. Jadi sangat berbahaya. Jadi apa maksudnya? Maksudnya kedua orang tua ini merupakan ladang yang sebenarnya mudah untuk anak ni untuk menggunakan ladang tersebut untuk dia mendapatkan ganjaran pahala yang besar. Itu dengan mentaati kedua orang tuanya, dengan berbakti kepada orang tuanya. Kan yang mentaati, kalau dia tidak Islam mungkin tetap saja dia berbakti kepada keduanya. Yang Islam lagilah. Dalam hadis ini salah seorang sahabat Nabi SAW, Abdullah bin Amr bin As, dia berjumpa dengan Rasulullah SAW, nak berbaiat. Berbaiat maksudnya berjanji setia untuk berhijrah dengan Rasulullah SAW di jalan Allah, dan juga berjihad untuk mengharapkan pahala daripada Allah SWT. Tapi Rasulullah SAW ni bukan Rasulullah tak nak terima dia berjihad, bahkan Rasulullah ni sangat suka melihat sahabat-sahabatnya berjihad, baik yang sudah senior ataupun yang masih muda, bahkan pemuda-pemuda ni yang sama-sama nak berbaiat dan berjihad, Rasulullah ni sangat suka. Tapi dalam hadis ini Rasulullah SAW ni dia bertanya kepada Abdullah bin Amr bin As ni, apakah salah seorang di antara kedua orang tua masih hidup? Tanya, adakah salah seorang di antara kedua ibu bapa masih hidup? Abdullah bin Amr bin As menjawab, bahkan keduanya masih hidup ya Rasulullah. Keduanya masih hidup ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, apakah maksudmu hendak mencari pahala daripada Allah? Bukankah maksudmu berbaiat dan juga berjihad fisabilillah ini untuk mendapat pahala dari Allah, bukan? Ya, memang aku nak dapat pahala, kata. Jadi Rasulullah dia kata apa? Kalau begitu kembali sajalah engkau kepada kedua orang tuamu. Kalau macam tu kata, balik je, tak payah ikut kami pergi jihad ni. Orang tua masih hidup kedua-duanya, pergi balik ke kampung, pergi ke rumahnya, layanilah mereka ni, jagalah mereka berdua ni. Itulah jihadmu. Tengok tengok, Masya Allah. Jadi kita tengok ni jihad ni besar, dia punya ganjaran pahalanya. Jadi bila Rasulullah sebut macam ini, berarti bahawa menjaga orang tua ini, melayan kehendak mereka berdua, berbakti kepada keduanya, itu maksudnya menyamai jihad fisabilillah. Ini pun untuk ini jihad kamu ni, kedua orang tua ni. Kadang-kadang orang tak faham, kata aku nak mati syahid ni, aku nak dapat pahala besar ni, aku nak mati syahid ni. Orang tua ada di rumah ni, dibiarkan macam tu saja, tak ada orang jaga. Maka apa akan jadi? Mungkin dia tak dapat apa yang dia cita-citakan. Sebab ini dia pintu syurga yang kau tinggalkan ini. Pintu syurga ni, bukan hanya jihad ni, pintu syurga. Bagi manusia yang memang setiap orang ni ada ibu bapanya, kecuali Adam lah dengan Hawa, mesti ada ibu bapanya. Nabi Isa ibu je lah, tak ada ayah. Yang lain tu memang ada semua ibu bapa. Semua ibu bapa, tak ada orang yang lahir daripada bulah betung, orang kata, tak ada. Jadi dia memang ada ibu bapa ni. Jadi ibu bapa ini adalah dua pintu syurga ni. Jadi Rasulullah menyuruh dia kata, farji' ila walidaika fa ahsin suhbatahuma. Berbaliklah engkau kepada ibu bapamu, perbaikilah, maksudnya elokkan pergaulanmu dengan mereka. Penuhilah kehendak mereka, apa mereka minta bagi, layan mereka ni. Itu jadi masya-Allah. Jadi begitu sekali maksudnya saranan Rasulullah kepada seorang sahabatnya, jangan tak jadi pergi jihad. Bukan kerja itu sangat besar pahalanya, sangat besar. Ini pun sangat besar. Ini pun sangat besar.
Kalau silap dia percaturan ataupun cara melayan orang tua ni, memang tak dapat masuk syurga. Walaupun solatnya hebat, walaupun zikirnya banyak, baca Qurannya, sedekahnya banyak, tapi kalau orang tua ni tak lepas. Ini payah. Ini payah nak masuk syurga. Masuk syurga itu dikatakan ini pintu syurga yang kalau orang ni dikatakan sempat hidup dengan orang tuanya, tapi dia tak masuk syurga tu, memang celakalah. Celakalah dia ni, kata Rasulullah SAW. Macam mana dia tak boleh masuk syurga dan sebab bapa ni? Sebab dia tidak merebut peluang untuk berbakti kepada orang tuanya. Ini sebenarnya, ini yang menjadi masalahnya. Jadi bawa hijrah itu hukumnya wajib. Hijrah itu wajib. Di zaman Rasulullah lah, wajib. Kita pun wajib juga hijrah ni, walaupun bukan hijrah tempat. Hijrah daripada yang tak elok kepada yang lebih elok dan terus elok. Namun berbakti kepada orang tua itu lebih utama dan lebih wajib. Hal ini dilakukan untuk menjaga agama keduanya. Namun apabila kedua orang tua itu berbeza agamanya, maka dahulukanlah hijrah dan tinggalkanlah keduanya, seperti yang dilakukan oleh para sahabat yang berhijrah. Sekiranya orang tua ini tak Islam, dia kata dia kena hijrah, maka kena utamakan hijrah ini. Bahawa dia nak jagakan iman dia. Itu dia kena hijrah dulu. Tetapi kalau ada orang tuanya yang sama-sama meluk Islam ni, sama-sama Islam ni, maka dia kena tarik, kena jaga ni. Nak jaga akidah dan agama mereka berdua ini. Mengutamakan berbakti kepada orang tua daripada jihad. Kerana berbakti kepada orang tua hukumnya fardu ain. Fardu ain. Menjaga atau berbakti kepada orang tua ni fardu ain. Macam kita solat fardu ain. Setiap orang ni ada bapa, itu fardu ain dia. Tapi jihad ni dia tidak fardu ain sepanjang masa. Fardu ain bagi orang yang memang, contohnya berlaku peperangan di tempat kita ni. Fardu ain bagi lelaki yang memang dia sihat, sihat tubuh badannya, dia ada ini, dia kena keluar jihad fisabilillah tu. Tapi macam di Palestin, adakah kita wajib ke sana? Tidak. Itu fardu kifayah tu. Ada orang yang laksanakan kewajipan jihad tu. Okey, apalah kita bantu dari segi doanya, dari segi sedekahnya, nak membantu dari segi keuangan diperlukan untuk para mujahidin. Tapi tidak wajib. Tetapi kalau orang tua ni maksudnya fardu ain. Macam kita fardu ain ni solat, itu fardu ain tu. Jadi mengutamakan berbakti kepada orang tua adalah daripada jihad, kerana berbakti kepada orang tua hukumnya fardu ain, sedangkan jihad hukumnya fardu kifayah. Tengok. Baik, itu lelaki ni dia kata dia sahabat Nabi ni Abdullah bin Amr bin Al-As ni kata, ada ibu bapa tak? Masih ada tak? Salah seorang di antaranya. Bukan salah seorang ya Rasulullah, dua-duanya masih ada. Kalau macam tu angkat balik je rumah. Itu fardu ain bagi mu'min. Jihad ni fardu kifayah. Kalau engkau tak ada pun ada orang lain nak berjihad. Tapi ini kalau tak ada engkau ni, siapa nak jaga ni? Ibu bapa ni. Itu maksudnya. Jadi inilah kesempatan kalau kita masih ada ibu bapa ni, gunakanlah kesempatan ini untuk mendapat fadilat, ganjaran besar di sisi Allah SWT. Bukan hanya ganjaran ni, jangan sampai kita tercecir nak dapat sesuatu tetapi dua-duanya tak dapat. Jadi ibu bapa ni maksudnya usahakanlah, bersabarlah dengan keadaan mereka, sebab kita akan menghadapi benda yang sama juga. Kita akan jadi tua kalau kita maksudnya diberikan umur panjang. Kalau tidak maka mungkin nanti dalam keadaan muda. Tapi kalau ada masa Allah bagi ni sampai tua, kita akan merasa juga apa yang ibu bapa kita rasa ketika mereka tua. Jadi inilah yang perlu kita sama-sama jaga ni sebenarnya. Orang tua yang masih ada tu gunakanlah kesempatan untuk berbakti kepada mereka. Kemudian kita tengok lagi ada sikit lagi masa.
An Abu Darda, anna rajulun atahu wa qala inna li imra'atan wa inna ummi ta'muruni bi talaqiha. Faqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-walid awsatu abwabil jannah in syi'ta fadi' dzalikal bab aw ihfazhu. Rawahu Tirmizi wa qala hadis hasanun sahihun. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang laki-laki datang kepadanya lalu berkata, sesungguhnya aku mempunyai seorang istri dan ibuku menyuruhku untuk menceraikannya. Kemudian Abu Darda berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, orang tua adalah pintu yang paling bawah, paling tengah di antara pintu-pintu syurga. Tadi kata ibu dan ayah tu dia pintu syurga yang kita setiap orang anak itu miliki. Dalam hadis ini dia katakan orang tua itu, bapa itu adalah pintu yang paling tengah daripada pintu-pintu syurga. Maka jika engkau suka, buanglah pintu itu atau jagalah pintu tersebut. Buang maksudnya apa? Tak ada buat bakti lah kepada ibu bapa, derhaka kepada ibu bapa, na'udzubillah. Tak ada apa-apa lah. Ataupun engkau jaga pintu tersebut. Jaga pintu tersebut dengan apa? Dengan menjaga diri mereka, keperluan mereka, maruah mereka. Itu berbakti kepada mereka. Kalau kita tengok dalam hadis ini, kita tengok bagaimana seorang sahabatnya dia cerita bagaimana ibunya menyuruhnya menceraikan istrinya. Ada hadis lain dia katakan ayahnya memerintah, kisah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini, Umar pernah menyuruh anaknya Abdullah ni, Abdullah untuk mencerai anaknya. Dia kata, aku sayang kepada isteriku, sayang kepada isteri ni, Abdullah bin Umar ni. Tapi Umar dia suruh menceraikan, kata dia tak buat. Sehingga Umar sendiri cerita kepada Abdullah ni tak puas hati, dia jumpa Rasulullah SAW. Dia jumpa Rasulullah SAW ni. Dan ada di sini. Dia kata ni, kana tahti imra'atun wa kuntu uhibbuha wa kana Umar yakrahuha wa qala li talliqha fa abaitu fa ata Umar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa zakara dzalika lahu fa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam talliqha. Aku punya seorang isteri, kata siapa? Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar. Aku mempunyai seorang isteri dan aku mencintainya, suka kepada isterinya. Sedangkan Umar membencinya, ayahnya tak suka kepada ini isteri Abdullah ni, menantunya lah. Lalu Umar berkata kepada Abdullah ni, ceraikanlah isterimu ini. Namun aku enggan melakukannya sebab dia sayang. Dia sayang. Lalu Umar mendatangi Nabi SAW. Anakku tak ada dengan cakap, kata, aku jumpa Rasulullah lah. Jumpa Rasulullah SAW. Lalu Umar datang berjumpa Rasulullah SAW, menyebut hal ini, kata, aku dah suruh anakku mencerai isteri dia tak nak. Maka Nabi SAW bersabda, ceraikanlah wanita itu. Rasulullah pula menyuruh, kata, dia dengar cerita Umar namanya, okey Abdullah, ceraikan. Ceraikan isterimu. Padahal isterinya dicintai ini. Kewajipan seorang anak untuk mentaati perintah kedua orang tuanya apabila perintah itu berkaitan dengan urusan agama. Ibnu Umar ataupun Abdullah bin Umar sangat mencintai isterinya, tetapi bapaknya iaitu Umar bin Khattab tidak menyukainya kerana alasan agama. Agama orang yang mungkin tak kuat ataupun tak elok, akhlak yang mungkin tak elok. Itu Umar ni tahu dia sahabat yang paling afdal kan selepas Abu Bakar. Tak baguslah. Macam mana Abdullah ni suka dengan dia? Jadi dia tak suka, cerai je. Oleh itu Umar menyuruh anaknya untuk menceraikannya. Bahkan dia melapor ke Rasulullah SAW ketika anaknya enggan melakukannya. Maka Rasulullah SAW menyuruh Ibnu Umar ni, Abdullah bin Umar untuk mentaati perintah bapanya untuk mentalak isterinya. Kalaulah sikap Umar Ibn Khattab ini salah, maka tidak mungkin Rasulullah menyetujuinya.
Jadi bukanlah mudah-mudahan ibu bapa ni mencampur tangan kepada anak, tak. Kalau memang dia tak baku betul kata isterinya, segi akhlaknya, agamanya, sangat lemah apa lagi, menconteng arang di muka, ibu bapa ataupun mertuanya, maka boleh saja. Ini kes-kes yang berlaku kadang-kadang dia pro kontra lah. Kadang-kadang dia kata, kenapa ni ibu bapa suka masuk campur? Ada yang memang tak layak masuk campur, biarlah. Tapi ini memang agamanya memang tak baik. Rosak ataupun apa lah. Jadi kalau orang tua dah sebut macam tu, kalau ikut daripada hadis ini kata boleh. Anak tu kena taat. Kalau dia tidak menyuruh kepada bermaksiat kepada Allah SWT sebenarnya. Wallahu alam. Ini kena dikupas lebih panjang sebenarnya supaya jangan keliru manusia. Tapi jangan keliru kita mendengarnya. Wallahu alam sawab. Mudah-mudahan menjadi pesanan kepada diri kita dan motivasi untuk kita meningkatkan iman kita insya-Allah. Jadi terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kelemahan dan kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.